menghadapi mujahidin di bumi Syria, maka mereka menggunakan bom kimia. Para hadirin sekalian, tidak cukup dengan bom kimia, mereka cuba bom tumpangan di Sungai Furat. Cuma tak kena pangan tu lagi, baru kena siti-sitinya. Ini sebagai amalan. Kalau sekiranya empangan ini pecah, maka sudah pasti puluhan ribu umat Islam. Ini para hadirin sekalian, kita mesti tahu, apakah kezaliman hanya sampai ke tahap itu? Belum, tidak lagi para hadirin sekalian. Kezaliman akan berterusan, sehingga Nabi kita SAW menjelaskan di dalam hadis Riyadhus Shalihin, bab yang pertama, hadis yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita SAW bersabda, "Yaghzu jayshu bil Ka'bah, fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Yaghzu jayshu bil Ka'bah, akan ada sebuah tentera menyerang Ka'bah. Maknanya para hadirin sekalian, kezaliman bukan hanya membakar masjid-masjid dan masjid-masjid dibom, bukan hanya umat Islam di negeri Mesir dan di Syria dimusnahkan, tetapi para hadirin sekalian, inilah kehendak musuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir sekali Mekah akan dimasuki oleh tentera-tentera musuh. Yaghzu jayshul Ka'bah, akan ada sebuah tentera menyerang Ka'bah. Inilah para hadirin sekalian, kemuncak kezaliman. Walau bagaimana sekalipun, para hadirin yang dikasihi sekalian, kabar gembira daripada Nabi kita SAW di dalam hadis ini menyebut, yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akan ada sebuah tentera menyerang Ka'bah, dan apabila mereka sampai di satu kawasan lapang daripada bumi, yakni Dzulhulaifah, maka mereka ditenggelam bumi, mula daripada kepala tentera sehingga ke akhir tentera. Ini kabar gembira daripada Nabi kita SAW, bahawa tentera yang paling zalim menguasai tanah Arab nanti akan menguasai Syam, menguasai Syria sepenuhnya, menguasai negeri Mesir, dan mereka akan datang ke Mekah untuk memerangi Mekah. Para hadirin, akhirnya mereka ditenggelam bumi. Para hadirin yang dikasihi sekalian, walau bagaimana sekalipun, insya Allah dunia akhir zaman akan dikuasai oleh umat Islam, bukan dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Ini janji daripada Nabi kita SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sabda Nabi SAW, "Takunun nubuwwatu fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarhamuha Allah idza syaa an yarhamuha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwwah ma syaa Allah an takun, ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكن." Bertegaknya kenabian di kalangan kamu selama mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah hendak mengangkatnya. Maka para hadirin yang dikasihi sekalian, kepimpinan nabi-nabi telah berakhir. Kesemua Bani Israel dan umat terdahulu dipimpin oleh nabi-nabi, dan akhir sekali Nabi Muhammad menjadi pemimpin kepada umat akhir zaman. Maka berakhirlah kepimpinan nabi-nabi. Kemudian akan tertegak pula kepimpinan ataupun khalifah mengikut petunjuk Nabi SAW. Maka tertegaklah khilafah Islam
di bawah pimpinan dan petunjuk Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian berakhirnya kepimpinan khilafah mengikut petunjuk Nabi selama mana dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Allah hendak mengangkatnya. Kemudian tertegak pula sistem beraja yang jenis menggigit. Dia tokok orang sikit, para beri sekalian. Kalau lawan sikit, dia tokok sikit lah. Selama mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengangkatnya. Selama mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tertegak pula sistem beraja berkuku besi. Maka para hadirin sekalian, kemungkinan hari inilah tertegaknya sistem beraja berkuku besi. Di hadapannya ada penjara, di hadapannya ada api, di hadapannya ada peluru, di hadapannya ada berbagai bahan. Kalau sekiranya umat bangun memberi kenyataan dan menegur mereka, kemungkinan di hari inilah tertegaknya sistem beraja berkuku besi. Maka para hadirin sekalian, setelah berakhir sistem beraja berkuku besi, kemudian Nabi kita SAW menjelaskan, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian akan tertegak pula sistem khilafah berdasarkan kepada petunjuk Nabi. Kemudian Nabi dia tidak berkata apa-apa. Maka para hadirin yang dikasihi sekalian, inilah sedikit sebanyak berkaitan dengan suasana dunia. Dan saya pada malam ini bukan ceramah, sementara dasarnya bersama kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Kita buka majlis kita dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dihormati, yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Yang Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Mahfud Umar, Naib Presiden Merangkap Suruhjaya PAS Negeri Kedah. Yang berhormat Ustaz Khairuddin Ahmad Al-Takiri, Setiausaha Dewan Ulama PAS Pusat, EJK Ulama PAS Pusat, EJK Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, ahli-ahli tentang kuasa PAS di semua peringkat, para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Para hadirin yang dikasihi sekalian, maka saya telah pun cakap bagi mukadimah, maka saya tak cakap lagi, terus jemput Ustaz Khairuddin Ahmad Al-Takiri, Setiausaha Dewan Ulama PAS Pusat, untuk memberi ucapan. Yang berbahagia Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil din, amma ba'd. Qala ta'ala, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salat wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul 'azim. Orang-orang yang sekiranya kami berikan kepada mereka kerajaan,
mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mereka mencegah yang munkar, dan menjadi milik Allah kesudahan bagi segala perkara. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Lutfi mengurusi pada malam ini. Al-Fadhil Tok Seri Tuan Nuru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Al-Fadhil Datuk Mahfuz Umar, Naib Presiden PAS yang juga Presiden PAS Negeri Kedah. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ismi Muhammad Tayyib, Penolong Setiausaha Ulama PAS Pusat, seluruh pimpinan PAS Kedah, seluruh muslimin dan muslimat, para alim ulama, para tuan guru, para hadirin, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan kalam saya dengan satu ayat yang menjelaskan kepada kita tanggungjawab mereka yang diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kuasa oleh Allah di negeri Al-Madinatul Munawwarah. Alladzina in makkannahum fil ardh, orang-orang yang sekiranya kami berikan pada mereka kerajaan, aqamus salat, pertama mereka menegakkan salat, wa atau zakat, kedua mereka menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, yang ketiga mereka menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mereka mencegah yang munkar. Walillahi aqibatul umur, di kala mana ketiga-tiga perkara ini dilaksanakan oleh mereka yang diberikan kerajaan oleh Allah, maka menjadi milik Allah lah kesudahan bagi segala perkara. Apabila Allah Ta'ala menyebut menegakkan salat, itu sekurang-kurang manifestasi satu kewajipan kepada kerajaan untuk menegakkan agama Allah. Kerana asas kepada agama Allah adalah ibadat salat. Al-Imam Rashid Ridha, seorang ulama tafsir yang terkenal, anak murid kepada Syekh Muhammad Abdul, dalam tafsir beliau membicarakan kenapa Allah Ta'ala sebut kalimah dalam Al-Quran menegakkan salat, aqamus salat, dan Allah tak sebut hanya kalimah as-salat, salat semata-mata. Kata beliau, kan di sana ada beza antara salat dan menegakkan salat. Orang yang menjaga rukun salat, orang yang menjaga syarat sah salat, dia salat maghribnya 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Dia mulakan dengan takbiratul ihram, diikuti dengan rukuk, i'tidal, dan akhir sekali berakhir dengan salat. Ni orang yang salat. Tapi orang yang menegakkan salat ialah orang yang melihat apakah matlamat daripada melakukan ibadat salat. Matlamat daripada melakukan ibadat salat ialah wa aqimis salata li dzikri, kata Allah, dan tegakkanlah salat untuk ingat aku. Zikri, ingat aku, ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, makna zikrul halal wal haram. Ingat yang halal, ingat yang haram. Orang yang ingat halal yang Allah sediakan, dia ingat Allah. Orang yang ingat haram yang diturunkan oleh Allah, dia ingat Allah. Dia lupa halal, dia lupa haram, dia lupa Allah. Dia tak ingat Allah. Artinya orang yang menegakkan salat ialah orang yang tahu dari hukum halal haram, boleh ke tak boleh, yang disediakan oleh Allah. Yang itulah yang dikatakan menegakkan agama. Maka kewajipan mereka yang diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan
kerajaan dia tak bayar zakat. Yang bayar zakat orang bayar kepada kerajaan. Bila Allah Ta'ala sebut cerita zakat, ni manifestasi kepada persoalan ekonomi. Pemerintah Islam dia mentadbir negara, mentadbir bumi berdasarkan keadaan yang disusun oleh Allah Ta'ala. Ekonomi Islam yang tidak berasaskan riba, yang tidak berasaskan penindasan, kezaliman dan sebagainya. Yang ketiga, wa amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Suruh buat baik, larang perkara munkar. Ini persoalan agenda sosial. Menjaga persoalan dalam masyarakat bagi mereka yang belum kenal Islam didakwahkan, yang dah kenal Islam dipertingkatkan keimanannya, yang buat munkar ditegur. Ini persoalan melibatkan umat sosial, melibatkan umat seharian. Maka menjadi tanggungjawab sebuah kerajaan, orang yang diberi kuasa oleh Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk mentaati bumi Allah dengan agama Allah, jaga urusan ekonomi umat dengan agama Allah, dan juga menjaga urusan sosial umat juga berdasarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di kala mana ketiga-tiga perkara ini dijaga, maka di kala itu menjadi milik Allah. Allah akan berikan nikmat yang terbaik untuk negeri tersebut. Tetapi di kala mana kerajaan itu gagal untuk menjaga amanah yang diperintahkan oleh Allah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Allah Ta'ala buat satu perumpamaan, satu kampung yang asalnya aman dan juga tentram, datang rezeki kepada melimpah ruah. Allah Ta'ala bila nak bagi nikmat pada satu kampung, satu negeri, satu negara, Allah beri dua. Satu, Allah Ta'ala bagi hatinya tenang. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi makan minum cukup, perutnya kenyang. Hati senang, perut kenyang. Itu kemudian nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bila Allah dah bagi dua nikmat tadi, makannya kenyang, perutnya kenyang, hatinya senang, fakafarat bi an'amillah, dia kufur dengan nikmat Allah. Nikmat amal Allah Ta'ala bagi tak digunakan pada kehendak Allah. Nikmat kenyang yang Allah bagi tak ikut cara yang Allah Ta'ala perintah. Fa'alaqa Allahu libasal ju'i wal khawf. Lalu Allah pakaikan kepada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Arti Allah tarik mana yang asal nikmat kenyang, Allah tukar dengan lapar. Yang asal nikmat aman, hati senang, Allah ganti dia rasa bimbang dan takut. Kenapa jadi macam tu? Dimakan, yasma'un. Disebabkan apa yang mereka sedang kerjakan. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, negara Malaysia, menjadi negara yang merdeka. 31 Ogos 1947 diisytiharkan kemerdekaan dengan lawangan merdeka. Hari ini 2013, tempoh yang panjang Allah telah bagi nikmat kemerdekaan. Merdeka ada nikmat, nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau kita buka kamus Dewan, dia kata merdeka ni bebas daripada penjajahan, atau maknanya berkuasa sendiri untuk memerintah. Allah dah bagi nikmat, kita boleh merintah sendiri. Allah dah bagi nikmat, kita ada kerajaan sendiri. Allah dah bagi nikmat untuk kita mentadbir negeri dengan kuasa yang Allah Ta'ala bagi. Allah bagi negara kita dulunya aman, Allah bagi nikmat tenteram. Tapi hari ini selepas 50 tahun lebih merdeka, Allah Ta'ala tunjuk pada kita, Allah tarik sikit. Hari ini kita dihujani dengan rasa bimbang. Orang kena tembaknya hari-hari. Yang kena tembak tak boleh siapa, bukan orang kaya, orang kampung pun ada kena tembak. Cerita orang kena tembak dalam suat kampung yang hari-hari berlaku surah Malaysia. Kecil perut kita takut. Dulu kita tengok orang kaya kena tembak, tak orang ni
saya panggil hadirin ke depan sikit lagi. Orang rumah nak masuk. Boleh buka sikit. Kosong nak pergi depan. Kalau kita sekedar belakang, semua senang nak balik. Main depan sikit. Boleh buka sikit muslim di belakang. Depan juga lagi. Baik. Hari ini nikmat amal yang Allah Ta'ala bagi sebagai satu nikmat bagi kita untuk kita rasa Allah bagi nikmat tadi. Kalau dulu kita boleh rasa kenyang, hari ini Allah bagi nikmat kenyang, maka tak cukup. Hari ini dia tarik satu minyak. Kecil perut kita, perut lapar ni. Keadaan yang berlaku pada hari ini mengajak kita untuk kita ingat balik nikmat yang Allah Ta'ala bagi dia. Macam mana kita kena nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Bila nikmat Allah Ta'ala bagi nikmat berkerajaan sendiri yang tak digunakan oleh kita untuk jaga bumi dengan agama Allah, maka Allah tarik nikmat. Bila kita kata kita mereka ni benda keadaan macam mana? Maka sepatutnya keadaan kita ni tak berlaku seperti keadaan ketika mana kita dijajah. Baik, cuba kita tengok tanah Melayu kita ni sebelum dijajah, apa keadaan kita? Negeri yang paling akhir dijajah di alam Melayu di bawah atas nama Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia pada hari ini, negeri Terengganu 1919. Itu negeri yang paling akhir menerima penasihat British. Sebelum tu jauh 1915, sebelum tu lagi Kelantan 1909. Sebelum negeri-negeri di alam Melayu kita ini dijajah oleh orang putih, negeri-negeri Melayu ini kata-kata negeri yang tunduk kepada Al-Quran, tunduk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat apa yang berlaku. Negeri Terengganu sebagai negeri yang pada akhir kena jajah. Bila kena jajah 1919 menerima penasihat British yang awal dibuat oleh orang putih lah memperkenalkan satu undang-undang tanah dia bagi. Siapa yang nak buka tanah dia kena bayar 5 sen. Dia kena bebas bayar 5 sen. Seorang ulama terkenal ketika itu namanya Tuan Guru Haji Abdurrahman Limbu. Dia keluarkan fatwa, dia mengajar sekolah kuliah dia di kawasan Kuala Terengganu, kawasan Selembong, Kuala Berat. Dia kata jangan ambil pas, jangan dibayar pada orang putih 5 sen. Buka je tanah dulu ikut peraturan orang putih ni. Kalau kamu kena tangkap sebab membuka tanah, tak pergi ambil pas, tak apa, aku tolong bayar. Dia seorang ahli perniagaan, dia orang kaya. Jangan ambil pas, kalau kena tangkap aku bayar. Kita kata sebab apa buat macam tu, senang kan bayar dulu. Bayar 5 sen, tuan tutup bayar pun tak boleh 5 sen betul. Ambil pas buka tanah, tak payah tangkap. Kenapa nak pergi buka juga tanah, tak membayar 5 sen, lepas kena tangkap mau nak dibayar? Sebab apa? Sebab ceritanya Tuan Guru nak gambarkan penentangan daripada undang-undang yang dibuat oleh penjajah. Bila orang Terengganu kena tangkap kerana pergi buka tanah, tak ada pas, masuk mahkamah, Tuan Guru minta pas menjadi peguam. Dalam mahkamah dia berhujah. Hujah yang dia kemukakan ialah, dia kata Terengganu, kalau tengok pada undang-undang tubuh negeri Terengganu ketika itu, namanya Itqanul Muluk, yang dibuat oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga tahun 1911, tahun 2 November 1911, menyatakan bahawa Terengganu wilayatul Islamiyah, Terengganu negeri Islam. Kalau Terengganu negeri Islam, maka segala urusan mesti rujuk pada Islam, rujuk pada Quran, rujuk pada hadis. Apa keadaan Islam dalam mentadbir tanah? Apa keadaan Islam dalam memiliki tanah? Keadaan Islam dalam memiliki tanah ialah al-ardu lillah. Tanah ni milik Allah. Bila tanah ni milik Allah, Allah yang buat peraturan pemilikan. Peraturan pemilikan yang disediakan oleh Allah ialah man ahya ardan maitah fahiyalah. Siapa yang menghidupkan bumi yang mati, bumi itu jadi milik dia. Maknanya apa? Kalau dia masuk hutan, dia tebang pokok, dia buat rumah dia, dia buat kebun dia, tanah itu mati ya. Jatuh milik atas diri dia. Mana ada peraturan kena minta ke kerajaan, kena bayar uang. Ini
maka hujah yang dikemukakan oleh Tuan Guru ini diterima di mahkamah, maka kes dimenangi oleh orang-orang kampung yang menentangkan, mereka dibebaskan. Orang putih tak puas hati. Akhirnya buat bicara semula, mereka tangan pas Tuan Guru Haji Ahmad Nikum, panggil hakim orang putih, menjadi hakim, guna peraturan orang putih daripada Inggeris, dibicarakan orang-orang kampung, akhirnya orang menentangkan, kena bayar denda. Tuan Guru turun balik. Ceritanya nanti adalah bagaimana seorang ulama menentang peraturan yang dibuat oleh penjaga, penentangan kerana agama, bukan kerana duit. Buku sejarah sangat jahat bila dia menggambarkan penentangan terhadap penjajah, penentangan kerana benda. Contoh di Perak, Datuk Maharaja Lela menentang di Damaru dia punya Bush digambarkan penentangannya sebab tak puas hati dengan sistem pencukaian, mereka tak boleh penting cukai dah. Datuk Maharaja Lela ni pembesar dalam negeri Perak, dia tak boleh penting cukai lagi dah, maka dia tak puas hati, dia lawan. Sejarah tak cerita bahawa Datuk Maharaja Lela adalah seorang mufti negeri Perak yang datang dari Sulawesi, mari negeri Perak, dia akan dibesar negeri Perak. Dia seorang mufti. Dia lawan orang pun, dia bukan sebab tak puas hati dengan cerita tak boleh penting cukai, tak puas hati kerana agama, iaitu sistem cukai dia tak boleh dibuat ikut kaedah orang putih. Wala yaj'alillahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tak boleh bagi ruang orang kafir menguasai orang Islam. Itu kaedah dia. Penentangan kerana agama, tapi dalam sejarah menggambarkan menentang kerana dia. Tok Jalu di Kelantan digambarkan menentang orang putih sampai 15 kerana tak puas hati, cukai juga. Dia orang kuat pada yang tuan besar apa dia panggil jerah ketika itu, tak puas hati, maka akhir menentang orang putih. Tapi sekarang tak cerita bagaimana asal Tuan Guru dan namanya Haji Monas, nama asal Tok Jalu adalah orang yang mendapat kesedaran bila dia ke Mekah bertipu haji, menerima risalah jihad daripada kerajaan Islam Utsmaniyah untuk menentang orang putih, dan dia berguru Tuan Guru daripada Fatani yang mereka ini kata-kata menentang orang putih, yang mula menentang orang putih, yang menjaga orang Islam, dan juga menentang Fatani yang telah dididik menentang kerajaan Siap yang menjaga Fatani. Kesedaran ini yang diambil oleh Tuan Guru Haji Monas ini balik di Kelantan lawan orang putih, penentangan kerana agama. Penentangan kerana agama ini menjadikan rakyat orang Islam, umat Islam baru akan bangkit menentang pada penjajah, nak menentangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila berlaku kemerdekaan, hari ini kita merdeka, sepatutnya bila kata merdeka ini, keadaan sebelum merdeka dikembali sebelum dijajah, dikembalikan semula. Apa keadaan sebelum kita dijajah? Keadaan ini adalah rujukan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Bila orang putih masuk, dia buat lagi mana? Cerita agama, makna bak sembahyang, puasa, zakat, haji, serah pada sultan. Cerita lain pada itu, serah pada orang putih. Bila berlaku kemerdekaan, kadang pun sama juga, agama dipegang oleh sultan, hak lain dipegang